wabarakatuh dan selamat datang ke majlis debat Sains Teknologi Manusia anjuran UHIT 1022 Seksyen 08. Selamat datang diucapkan kepada semua peserta, pendebat-pendebat yang disegani dan dihormati dan juga para penyokong setiap kumpulan. Berikan tepukan gemuruh kepada rakan-rakan anda yang akan berdebat di pentas debat pada hari ini. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya Dr. Zila binti Zaari selaku pensyarah kepada kursus Sains Teknologi dan Manusia Seksyen 8 dan hari ini akan menjadi pengacara majlis bagi pertandingan debat Sains Teknologi dan Manusia. Baiklah, anda sudah bersedia? Okey, bagi menghilangkan gemuruh, mari kita tonton montaj video pertandingan debat Sains Teknologi dan Manusia. Baiklah. Jadi sebagaimana yang telah kita buat undian, okey, untuk debat pertama, grup kumpulan 1 akan berlawan dengan kumpulan 2 dan usulnya adalah pempengaruh media sosial menguntungkan. Manakala debat B, kumpulan 3 akan berlentak dengan kumpulan 4 dan usul yang terpilih adalah online lebih baik dari face to face. Jadi saya pergi kepada peraturan. Okey, setiap kumpulan mempunyai 2 orang pendebat. 5 minit diberikan bagi setiap pendebat dan kumpulan lawan dibenarkan untuk mencelah untuk bertanyakan soalan dalam tempoh tersebut. Okey, jadi dalam pertandingan debat bagi setiap tim adalah selama 25 minit. Okey, anda sudah bersedia? Saya jemput kumpulan 1, pendebat daripada kumpulan 1 dan juga pendebat daripada kumpulan 2 untuk tampil ke pentas debat. Boleh turn on video anda dan bersiap sedia untuk kita mulakan debat yang pertama bertajuk dengan usulnya pempengaruh media sosial menguntungkan. Okey, di ruangan chat kita sudah lihat nama pendebat daripada grup 1. Speaker 1 adalah Nina dan speaker 2 adalah Mira. Dijemput Nina dan Mira. Ya, saya. Okey, Nur Amanina dan Mira sudah ada di pentas debat. Okey, saya sudah nampak Mira. Okey, grup 2. Siapakah pendebatnya? Kita rasa berdebar di sini. Okey, penonton-penonton semua boleh berikan sorakan boleh berikan untuk memeriahkan kita punya majlis debat. Anda boleh unmute dan berikan sokongan kepada kumpulan anda. Kumpulan 2 boleh respon. Kumpulan 2 kita ada Izul.
Ashil, Faris, Iman, Iman Hakimi dan Lohan. Okey, sudah muncul Grup kedua, speaker yang pertama adalah Izul dan speaker kedua adalah Faris. Okey, jadi kedua-dua tim sudah bersedia. Dengan ini saya akan memulakan debat tim A dengan usulnya pempengaruh media sosial menguntungkan. Dipersilakan speaker pertama Cik Nur Amanina dan sebagai pencadang. Dipersilakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, ahli-ahli yang berhormat sidang parlimen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi pempengaruh media sosial yang menguntungkan. Okey. Media sosial ataupun media massa yang biasa disebut internet sudah menjadi salah satu alternatif cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu memudahkan aktiviti sehari-hari. Internet merupakan jejaring yang sangat luas yang dapat menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lainnya meski dalam jarak yang berjauhan. Salah satu media massa online yang ditawarkan kepada masyarakat adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah teknologi baru yang membuat kita lebih efisien dalam berhubungan dan membangun hubungan dengan orang yang banyak di seluruh belahan dunia. Tidak lupa juga media sosial merupakan salah satu media baru yang dapat digunakan dan diakses dengan mudah oleh sesiapa pun dan tanpa membatasi jarak antara penggunaannya. Media sosial dapat menembus segala batasan wilayah tanpa mengenal waktu selama jaringan kita terhubung dengan jaringan internet. Dengan adanya media sosial, para penggunanya dapat dengan mudah menerima informasi terbaru seputar dunia. Tidak hanya informasi dalam negeri saja, malah yang dapat dicari oleh para pengguna media sosial melainkan informasi-informasi yang bersumber dari luar negara pun dapat dicari oleh para pengguna. Antara kelebihan-kelebihan media sosial ialah penggunaan media sosial sebagai media promosi. Promosi merupakan suatu kegiatan yang mana di dalamnya meliputi pengenalan akan sebuah produk kepada khalayak luas. Menurut Kotler, promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menonjolkan keistimewaan produknya dan membujuk konsumen sasaran agar membelinya. Promosi adalah bahagian daripada komunikasi yang terdiri atas pesan-pesan perusahaan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesedaran, ketertarikan dan berakhir dengan tindakan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa. Minta maaf. Berkaitan dengan promosi itu kan, kalau macam mana pula dengan kegiatan scam yang dilakukan di media sosial? Okey. Ya, pembangkang ada bertanyakan mencelah soalan tentang scam. Okey. Sambung.
Okey, saya sebagai Menteri Kedua ingin menjawab Okey. pembangkang yang tadi menyatakan soalan. Okey. Sebelum nak pergi kepada hujah yang pembangkang menyatakan tadi, okey. Saya nak memberi hujah sedikit tentang masuk scam. Okey, ataupun kita dipanggil sebagai scammer. Okey, kini dalam pembelian atas talian seperti Lazada maupun Shopee. Okey, sekarang kita memang banyak gunakan Lazada dengan Shopee berbanding dengan aplikasi-aplikasi pembelian atas talian yang lain. Okey, dia adalah berdiri setaraf gandung membeli belah yang bertapak atas tanah. Okey, memandangkan sekarang adalah situasi COVID-19, memang kita tak boleh nak keluar sebab PKP, PKPD dan sebagainya. Jadi kita menggunakan medium aplikasi pembelian atas talian seperti Lazada dan Shopee untuk membeli barang harian ataupun membeli barang keperluan kita. Okey, lagi satu, namun kita tahu memang terdapat segelintir pihak yang mula untuk mengambil kesempatan dengan melakukan aktiviti penipuan dan golongan ini dikenali sebagai scammer. Jadi maksud scammer dekat sini adalah aktiviti penipuan. Okey. Bila kita tahu, okey, yang pertama tadi sebagaimana pembangkang menyatakan tadi tentang promosi ni kalau tiba-tiba scam macam mana, kita sebagai pengguna ataupun pengguna aplikasi atas talian kita boleh lebih Masa tinggal 30 saat. Kita boleh lebih berwaspada dan kita kena pastikan tidak sewenang-wenangnya memberikan maklumat peribadi dan tidak mengangkat panggilan telefon dari nombor yang kelihatan aneh. Kita sebagai pembeli kita tahu, okey, itu adalah nombor yang aneh. Dan yang terakhir adalah kita perlu menyemak maklumat organisasi ataupun akaun penjual barangan sebelum melakukan apa-apa transaksi ataupun pembelian atas talian. Terima kasih. Terima kasih. Masa sudah tamat 5 minit untuk pencadang yang pertama. Terima kasih diucapkan kepada tim pencadang dan juga pembangkang yang ada mencelah sebentar tadi. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembangkang yang pertama, iaitu Encik Izul Nazrin Mifzal. Dipersilakan. Okay, bismillah. Saya mulakan. Okay, berkaitan dengan media sosial. Yang pertama adalah apa yang saya boleh katakan, media sosial ini juga menjauhkan yang, sepatutnya menjauhkan yang, mendekatkan yang jauh. Tapi di sini kita dapat lihat, media sosial sekarang ini menjauhkan yang dekat. Maksud saya adalah, contohnya dalam institusi kekeluargaan. Walaupun tinggal di rumah yang sama dan saling berjumpa, tapi mereka lebih banyak berbual di dalam media sosial, contoh aplikasi WhatsApp. Okey, lagi tentang media sosial juga, penyebaran berita palsu juga berlaku. Kat sini kita nampak yang bukan saja berita yang tepat, malahan berita yang palsu juga boleh disebarkan dengan begitu mudah dengan penggunaannya media sosial. Okey, seterusnya, dalam media sosial juga jenayah sering berlaku seperti penipuan, pembunuhan juga boleh berlaku dalam media sosial. Selain itu, media sosial juga menyebabkan generasi muda sukar bergaul dengan orang sekeliling kerana penggunaan media sosial menjadikan pengguna malas untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Ini benar. Saya mempunyai rakan yang sangat aktif di media sosial. Dia selalu menyiarkan apa sahaja yang dilakukannya. Namun ia sangat berbeza dengan kenyataan. Contohnya, bila kita berbual dengan seorang tu di dalam media sosial dan bila kita berjumpa secara depan-depan, berbeza. Namun ia sangat berbeza dengan kenyataan. Orang yang aktif di media sosial sebenarnya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Ini kerana kurangnya kemahiran berbual secara nyata. Kemudian, yang seterusnya, pengguna media sosial lebih sering menggunakan bahasa tidak formal dalam kehidupan seharian sehingga bahasa formal juga dilupakan. Jika kita tidak pandai mengendalikan, kita akan jatuh ke dalam pergaulan kerana kita tidak dapat menepati kata-kata kita. Sebagai contoh, di media sosial bila kita berbual atau kita bersembang dalam media sosial, kita lebih kerap menggunakan perkataan short form dan
boleh mengurangkan kemahiran daripada segi bertutur dan celik. Laman media sosial akan menjadikan seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak menyedari persekitaran di sekitarnya kerana mereka menghabiskan terlalu banyak masa menggunakan internet. Media sosial boleh menjadikan kanak-kanak dan remaja lalai dan juga tidak dapat membahagikan masa kerana terlalu sibuk dengan dunia maya yang tidak tahu bagaimana rupa. Terutama bagi para pelajar, jika mereka ketagih, mereka lebih mementingkan daripada keperluan. Malah sanggup mengetepikan wang saku jika benar-benar memerlukan kuota internet. Sebagai contoh saya ambil yang pernah berlaku di dunia nyata, di mana seorang kanak-kanak yang berumur lebih lingkungan dalam 9 tahun, hanya dengan kawan dia yang dikenal di dalam media sosial sahaja, telah membazirkan banyak wang kat situ. Kita dapat tengok media sosial bukan sahaja memberi impak positif, ia juga banyak kesan-kesan negatif. Boleh saya mencelah? Silakan. Tadi pihak pembangkang menyatakan bahawa tentang 9 tahun tu ada kanak-kanak berumur 9 tahun menggunakan banyak duit dan sebagainya. Boleh saya tahu 9 tahun dia merupakan seorang kanak-kanak yang 9 tahun menggunakan media sosial. Apakah peranan ibu bapa di situ apabila ibu bapa itu sendiri membenarkan anaknya menggunakan media sosial pada umur 9 tahun? Malah ibu bapa merupakan seorang yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak dan tidak membenarkan anak-anak menggunakan media sosial seawal umur 9 tahun. Jadi di situ itu merupakan bukan kesalahan media sosial, itu merupakan kesalahan dari segi peranan ibu bapa. Ibu bapa tidak bertanggungjawab untuk mendidik anak dia dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Wah, hangat ya. Okey, dipersilakan pembangkang untuk menjawab. Okey, bagi menjawab pernyataan pihak defendant. Dekat sini kita dapat tengok sekarang ni dalam tempoh pandemik, tak kisahlah umur berapa jika dia bersekolah secara online sekarang ni. Jadi untuk tidak memberi anak menggunakan gadget sebagai contoh, dan bila gadget tu diberikan kepada anak tersebut walaupun dia umur 9 tahun dan dia ada kelas online, dia perlu join kelas itu secara atas talian. Dan bila gadget itu dah pun berada di tangan mereka, ibu bapa tidak sukar untuk memantau apa yang dia lakukan kerana ibu bapa hanya memikirkan dia menggunakan media sosial untuk menggunakan gadget untuk join kelas tersebut. Okey. Dekat sini lagi berkaitan penggunaan media sosial untuk kanak-kanak Saya rasa zaman sekarang ini kita dapat tengok budak yang umur 3 tahun, 4 tahun pun dah pandai untuk minta menggunakan gadget dan melayari media sosial kepada ibu bapa mereka. Dan ia adalah satu benda yang sukar untuk kita tengok ada kanak-kanak yang menggunakan media sosial sekarang. Jadi macam mana untuk kita membantras benda ni? Jika Masa tinggal 15 saat. Ia adalah satu benda yang media sosial adalah sekarang ini kita tidak boleh meletakkan media sosial dalam satu tahap di mana umur ini sahaja yang boleh menggunakan media sosial, kerana pembangun aplikasi itu sendiri tidak menetapkan had umur dan tidak ada pemantauan untuk memastikan maklumat yang diletakkan itu adalah maklumat yang benar ataupun palsu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Izul Nazrin di atas hujah-hujah dan balas yang cukup meyakinkan. Okey, kita sambung untuk pencadang yang kedua, iaitu saudari Mirashni Trumoti Rao. Dipersilakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, sebagai menteri yang kedua, saya pastinya menolak definisi usul yang telah dipindah oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu pengaruh media sosial tidak menguntungkan.
Jadi saya mohon agar definisi usul itu dipindah semula seperti definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu pengaruh media sosial menguntungkan. Tuan Yang Dipertua, sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Okey, hujah pertama yang Ketua Pembangkang menyatakan adalah yang jauh jadi dekat. Okey, di sini saya ingin memberitahu kita memang menggunakan media sosial dalam harian kita, lagi-lagi dalam waktu pandemik COVID-19. Kita memang tak boleh keluar sebab ada PKP, ada Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita menggunakan media sosial untuk berhubung dengan orang yang walaupun orang tu dekat, tapi kita terpaksa menggunakan media sosial untuk berhubung dengan dia. Memandangkan itu adalah keadaan pandemik dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Okay, yang kedua adalah mengenai berita yang palsu. Okey, sebagai pengguna, kita sebagai pengguna yang bijak, kita harus tahu, kita harus kenal pasti adakah berita itu palsu ataupun benar. Jadi di situ itu merupakan peranan seorang pengguna atas talian untuk mengetahui bahawa pemberita itu palsu ataupun benar sebelum dia dikongsikan. Maaf Musyalah. Ya. Adakah Puan Mira ingin mengatakan bahawa golongan yang ditipu atau di-scam oleh fake news itu adalah golongan tidak bijak? Maaf ya, saya belum pergi kepada bahagian scammer. Saya baru tengah mencela, membidas bahagian pemberita yang palsu. Tentang berita yang palsu. Saya tidak menyatakan tentang scammer. Saya belum pergi ke hujah scammer. Maaf ya, saya tak boleh menjawab soalan anda. No worries. Okay. Yang ketiga adalah bahagian Ketua Pembangkang menyatakan tentang scammer. Okey, saya nak menyatakan tentang scammer di sini. Tadi, okey. Bila scammer ni akan berlaku dalam banyak jenis, dalam banyak perkara. Yang pertama, bila seseorang itu menerima satu panggilan daripada nombor yang aneh ataupun nombor yang belum di-save, perlukah seorang pengguna itu angkat telefon itu? Adakah wajib? Adakah perlu? Bila anda sendiri mengetahui itu adalah panggilan telefon daripada nombor yang kelihatan aneh. Ya. Okay, saya nak cakap pasal fake news tadi. Okay, sekarang ini kita nampak lihat fake news. Antaranya adalah berkaitan kesan vaksinasi dan menyebabkan adanya golongan anti-vaksin. Bagaimanakah benda itu dapat ditangani supaya tiada golongan anti-vaksin? Anti-vaksin ini berlaku adalah kerana penyebaran berita palsu berkaitan keburukan menerima vaksin itu. Okey, ya benar. Okey. Dalam beberapa bulan yang lepas, pihak kerajaan kita telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa jika anda menerima apa-apa berita palsu, anda boleh pergi ke laman sebenarnya.my untuk semak semula bahawa berita itu palsu atau benar. Jadi sebagai seorang yang pengguna, anda boleh pergi ke laman sebenarnya.my untuk semak semula adakah berita itu palsu atau benar. Saya rasa saya sudah menjawab soalan Ketua Pembangkang tadi. Terima kasih. Okay, untuk hujah yang seterusnya adalah tentang scammer. Saya sambung kepada scammer. Okay, untuk yang scammer, saya ingin menyatakan bahawa bila bila anda menerima panggilan telefon daripada nombor yang kelihatan yang aneh, anda tahu itu bukan nombor yang anda ketahui ataupun apa-apa, perlukah anda mengangkat panggilan telefon itu? Yang pertama. Yang kedua, sebelum memberikan maklumat peribadi, adakah anda tidak merasa bahawa anda perlu menyemak maklumat organisasi itu terlebih dahulu sebelum memberikan maklumat peribadi? Namun begitu, pengguna sekarang sewenang-wenangnya memberi maklumat peribadi. Ya, saya tahu. Tapi sebagai seorang pengguna, anda seharusnya menyemak maklumat organisasi ataupun akaun penjual barangan itu tersebut sebelum memberikan maklumat peribadi. Jadi di sini itu bukan adalah keburukan media sosial. Itu adalah keburukan pada pengguna itu diri sendiri kerana tidak bertanggungjawab untuk menyemak maklumat organisasi itu terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah bahasa formal seperti yang dinyatakan dari segi Ketua Pembangkang. Okay, saya ingin bidas bahagian ni. Walaupun kita tidak menggunakan media sosial, kita dengan kawan kita yang bersebelahan, berbual-bual pun kita tetap tidak menggunakan bahasa formal. Dengan lecturer ke dengan cikgu kita sendiri, kita tetap tidak menggunakan bahasa formal. Jadi isi itu, hujah itu saya tidak boleh terima
bahawa media sosial mengurangkan penggunaan bahasa formal. Maaf, saya tidak boleh terima memandangkan kita walaupun dekat berada di sebelah pun kita masih tidak menggunakan bahasa formal, kita sendiri kita menggunakan bahasa singkatan. Jadi isu itu tidak boleh dipertimbangkan. Okey, sebab itu sahaja bidasan hujah yang dikemukakan. Jadi Tuan Yang di-Pertua izinkan saya untuk pergi kepada hujah saya, iaitu saya ingin menceritakan tentang faedah media sosial. Okay, yang pertama, faedah utama kita menggunakan laman sosial ataupun media sosial adalah kita dapat sebelum tu berkaitan scam tadi. Ya. Bagaimana pula dengan warga emas yang tidak celik terhadap IT? Mereka adalah antara golongan yang selalu terlibat dengan scam. Profesor left meeting. Sudah. Sudah. Ram. Tapi ni record duk. Jangan buat benda pelik-pelik. Tak boleh, kita sambung balik lah. Sambung lah. Alamak. Aduh. Tak cik dia dapat masa lebih. Okey, berkaitan golongan yang di scam. Warga emas selalu antara golongan yang sering dan mudah di scam kerana mereka tidak celik terhadap IT. So jadi bagaimana pihak defendant ingin mencadangkan supaya warga emas juga menjadi antara yang celik IT dan mengambil atau aware dengan perkara yang berkaitan dengan scam ini. Okey, untuk membahas isu tadi, isu Izul tadi, isu Encik Nazri, isu tadi, okey. Sebagaimana yang Izul kata, memang warga emas tidak celik dengan IT, tapi warga emas boleh tengok berita, boleh membaca surat khabar sebelum melakukan apa-apa. Sebelum memberikan maklumat peribadi, boleh tengok peredaran masa sekarang dengan menggunakan berita, surat khabar dan sebagainya. Tak semestinya seorang warga emas itu hanya perlu mempunyai pengetahuan dalam IT untuk mengelakkan diri daripada scammer. Tidak. Warga emas itu juga boleh merujuk kepada surat khabar, berita dan sebagainya. Dan surat khabar masih wujud sehingga hari ini lagi. Pada masa sekarang surat khabar masih dicetak lagi. Jadi kita tidak boleh katakan warga emas hanya 100% bergantung kepada IT. Saya rasa saya sudah menjawab. Ada lagi? Okey doktor, saya sambung daripada faedah tertinggal daripada faedah. Alah, dia left balik. Okey, silakan. Daripada faedah Baik. Okey, faedah utama menggunakan laman sosial ataupun media sosial adalah kita dapat berhubung dengan kenalan kita dan juga mendapat kenalan baru. Okey, di sini saya ingin tekankan tentang kenalan baru. Okey. Laman sosial atau media sosial adalah seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebenarnya memberi satu dimensi baru dalam bersosial antara manusia di mana kita boleh berkawan dengan rakan kita dan berkongsi apa yang kita merasakan sesuai seperti gambar di hari raya dan sebagainya. Ia juga boleh dijadikan sebagai satu hari ataupun detik istimewa dalam hidup kita. Okay, seperti mana saya boleh kongsikan adalah kita boleh buat Instagram story untuk kongsikan kegembiraan kita dan sebagainya. Selain itu adalah panggilan video melalui aplikasi WhatsApp juga telah membolehkan kita berinteraksi secara bersemuka dengan kenalan kita tidak kira di mana kita berada. Kat sini bila kita tahu. Okey, sebentar sebelum itu berkaitan dengan kenalan baru yang kita kenal di media sosial. Bagaimana kita nak memastikan orang yang kita kenal itu bukannya orang yang menggunakan maklumat kita atau cuba untuk mencari maklumat kita untuk kepentingan dia. Bagaimana kita nak memastikan yang kita kenal itu atau yang kita jumpa di media sosial itu memang betul-betul nak berkenalan? Okey, untuk menjawab
soalan Izul tadi. Okey, Izul sebagai pengguna media sosial, bila seseorang contohnya dalam aplikasi Instagram, okey, contohnya Izul menerima satu mesej daripada Instagram, apakah Izul yang akan buat dahulu? Izul akan pergi check profile, tengok semuanya, betul tak? Kalau seseorang itu kalau seseorang itu bukan scammer ataupun dia memang menggunakan Instagram dengan niat sosial, bila kita pergi tengok profil dia dari segi bio, dari segi dia punya story, dari segi post yang dia buat tu pun kita boleh tengok dia adalah pengguna lama Instagram. Kalau betul-betul, sebab tu saya bagi tahu, kalau Izul sebagai seorang pengguna Instagram, memang Izul akan ada Instagram. Kalau Izul sebagai seorang pengguna yang Instagram, apakah Izul yang akan buat? Itu yang akan buat oleh di semua orang. Sebab kita merupakan remaja muda, kita lagi bijak bertindak berbanding dengan orang lain. Jadi kita akan lebih berwaspada daripada orang lain. Memandangkan di Instagram adalah lebih remaja yang lebih menggunakan Instagram, Facebook berbanding dengan orang-orang lain. Bagaimana kita nak memastikan apa yang dikongsikan di media sosial itu, contohnya di bio Instagram ataupun gambar yang dikongsikan itu adalah gambar yang sebenar, bukan gambar yang palsu atau maklumat peribadi yang palsu. Okey, kalau begitu, kalau Izul rasa begitu, apa kata bila orang tu tahu itu adalah orang baru, kenapa Izul nak berkawan? Kenapa Izul nak reply message tu? Tak perlulah. Kalau Izul rasa Iru was-was nak reply ke tak, kalau Izul rasa tak nak dapat kenalan baru, janganlah reply. Ignore, lepaskan, abaikan. Jika Izul reply ataupun siapa-siapa remaja yang reply akan menjadi masalah sebab kita tahu dia adalah seorang yang palsu ke, yang benar ke, yang tu adalah maklumat-maklumat peribadi dia benar ke tidak, kita tak tahu. Jadi untuk keselamatan, jangan reply, abaikan. Abaikan lagi senang daripada fikirkan kenapa benda-benda tu betul ke tidak. Okey, terima kasih buat pencadang yang kedua dan hebat ya celahan-celahan yang diberikan oleh pembangkang. Okey, saya mohon maaf kerana terdapat gangguan teknikal sebentar. Jadi sekarang saya menggunakan telefon saya. Okey, saya serahkan medan debat kepada pembangkang yang kedua. Dipersilakan saudara Muhammad Faris. Terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum. Okey, saya akan sambung sebab kenapa penggunaan media sosial salah satu kegagalan. Okay, poin saya ialah penggunaan laman sosial melalui internet menyebabkan berlakunya banyak penipuan atau pemalsuan. Hal ini demikian kerana terdapat banyak kes penipuan yang berlaku terutama dalam kalangan remaja perempuan. Perkara ini disebabkan oleh mereka yang baru dikenali melalui saman sosial. Mereka biasanya akan mengikut semua kemahiran yang diminta oleh rakan dalam laman sosial tersebut. Selain itu, penggunaan laman sosial menyebabkan golongan remaja menjadi lalai dan melakukan sesuatu tugasan. Kepelbagaian aplikasi yang menarik seperti permainan yang terdapat dalam laman sosial mampu menarik minat pengguna laman sosial tersebut. Tambahan pula, penggunaan laman sosial juga memberikan kesan kepada prestasi pelajaran dalam kalangan remaja. Hal ini akan menyebabkan mereka mengabaikan pelajaran kerana tidak Saya ingin mencela boleh? mengabaikan pelajaran kerana tiada masa yang diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran. Sila. Okay. Tadi Cik Faris mengatakan bahawa media sosial menurunkan prestasi. Tapi jika dilihat balik sebenarnya pada masa kini, pada masa pandemik ini, media sosial akan menaikkan prestasi seseorang pelajar memandangkan kita menggunakan menggunakan kelas online dan kita menggunakan Google dan sebagainya untuk sebagai medium pembelajaran. Jadi adakah benar bahawa media sosial menurunkan prestasi seseorang pelajar? Okey, untuk menjawab pertanyaan Mira tadi. Untuk pengetahuan semua, kita ialah generasi Z, betul? Dan kebanyakan generasi Z adalah generasi yang belajar menggunakan visual dan bukan sahaja tulisan ataupun tulisan ataupun ayat-ayat kata-kata. So, bagi maaf, internet slow sikit. Bagi remaja seperti kita, penggunaan visual lebih efektif dan lebih senang digunakan berbanding online dan juga tulis-tulisan. Jadi saya dapat merasakan bahawa benar online ni tak semua mampu
mampu menggunakan akses online ni, saya tahu. Dan tak ramai ni first time saya debat, saya tak sure sangat info saya. Terus. Okay. Bagi semangat kawan-kawan, bagi semangat. Macam ni. Maaf, saya start balik. Kita sebagai generasi Z tak semua boleh bayangkan. Okay? Tak semua boleh belajar online, tak semua mampu. So saya nak bagi point kat sini, pelajaran secara face to face adalah lebih mudah, dan tapi online adalah kurang sikit lah. Tapi saya rasa tu saja sebab saya tak apa tahu sangat banyak soalan. Tak maaf. Bagus. Teruskan Izul, Faris dengan isi. Isi Okay. Kita teruskan dengan isi. Okay, apa kesan negatif ialah mengurangkan fokus. Pasti ada yang pernah dengar tentang bagaimana media sosial ini menarik fokus dari pelajar-pelajar. Bukan sahaja golongan muda, malah orang tua pun sudah ketagih dengan media sosial ini. Jika buku memerlukan fokus, teruskan. Okey, seperti yang Cik Faris cakap tadi, media sosial dapat melalaikan pelajar atau remaja untuk terus belajar atau apa-apa. Jadi apa dia punya cara untuk mengelakkan remaja dari terus lalai untuk belajar atau menggunakan media sosial? Itu saja. Apa tak ulang balik soalan tu? Sorry. Okey, apakah cara untuk mengelakkan daripada remaja atau pelajar untuk terus lalai menggunakan media sosial? Cara untuk okay. Cara cara lah mungkin ibu bapa boleh memberikan pemantauan yang keras ataupun lebih strict pada anak-anak mereka. Satu-satu. Mungkin hadkan penggunaan telefon pintar pada anak-anak. Dan mungkin yang ketiga, boleh saya mencela tentang cara-cara tadi? Sila. Tadi Encik Faris ada mengatakan bahawa ibu bapa boleh memberi pantauan, boleh menghadkan masa anak-anak. Okey, itu benar, saya tidak kata salah. Tapi di sini, adakah itu kesalahan media sosial ataupun kesalahan ibu bapa? Mohon jawab ya. Okey, masa tinggal 30 saat, Faris. Beri kata-kata akhir anda. Okey, nampaknya masa sudah tamat. Untuk pembangkang. Baiklah, nampaknya semakin hangat perbincangan tentang media sosial, sama ada menguntungkan atau sebaliknya. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung arena debat. Cannot aduh, tak ada preparation sel. Aku rasa macam fucked up gila sehari ni. Fucking hell. Mungkin terputus connection tadi, tak apa. Saya akan berikan 1 minit untuk kedua-dua pihak membuat penggulungan. Okey, membuat penggulungan. Aku kan tak ada preparation yang barai tu. 1 minit Okey, saya jemput dahulu dari pihak pencadang untuk membuat penggulungan 1 minit. Okey, baiklah saya buat penggulungan. Okey, dekat sini kesimpulannya bila kita lihat penggunaan laman sosial akan dengan bijak mampu memberikan faedah yang berganda kepada kehidupan kita. Walaupun laman sosial mempunyai keburukan, tapi jika seseorang pengguna itu bijak dalam menggunakan laman sosial, tidak akan memberikan sebarang masalah kepada kita sebagai pengguna yang menggunakan media sosial. Jadi di sini teknologi akan melahirkan negara yang berdaya saing dan kompetitif dalam era kemajuan globalisasi.
jika kita menggunakan media sosial. Dan sekali lagi saya tegaskan bahawa pengaruh media sosial menguntungkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Mira dari pencadang, dari pihak pencadang, dan saya serahkan kepada pihak pembangkang untuk membuat penggulungan. Dipersilakan. Miss, boleh ulang apa dia Miss? Penggulungan daripada pihak pembangkang. Okey, untuk penggulungan ni adalah apa yang saya boleh nak konklusikan. Media sosial juga memberi kesan buruk kepada generasi, bukan sahaja generasi muda, malah generasi yang lebih tua atau yang lebih berumur, kerana apa yang berlaku di media sosial ni tidak dapat menjangka sama ada benda itu baik ataupun buruk. So di sini kesan-kesan negatif media sosial juga, walaupun kita tahu cara untuk mengatasinya, tapi benda itu tak akan berlaku jika scam. Dengan sekelip mata saja kita boleh memindahkan wang dengan jumlah yang banyak daripada akaun kita ke akaun yang lain dengan satu klik, kerana mereka yang melakukan aktiviti scam ini makin hari makin canggih. So memang benda itu akan berlaku, dan itulah antara keburukan lah media sosial ni, bukan sahaja dalam Terima kasih kepada semua pendebat-pendebat dari pihak pencadang dan juga pembangkang, Saudari Nur Amanina, Saudari Mira Shni, Saudara Izul Nazrin dan Saudara Muhammad Faris. Beri tepukan kepada pendebat-pendebat kita dari grup 1 dan 2. Saya sangat teruja dengan idea-idea anda dan spontan anda boleh membidas dan bertanya soalan kepada rakan pendebat anda. Okey, so far macam mana sekarang? Kita boleh teruskan untuk debat yang kedua. Tapi sebelum tu sebenarnya saya dah sediakan untuk kita vote pilihan rakyat. Saya menggunakan Mentimeter, tapi saya tak dapat kongsikan link tu disebabkan connection di laptop saya ni. Jadi saya minta siapa yang volunteer tolong buatkan voting. Okey, sama ada kalau yang saya tahu menggunakan Mentimeter. Okey, tapi kalau pelajar lebih expert, boleh guna apa apps yang ada, nanti sharekan di ruangan chat supaya kita boleh pilih. Okey, rakyat memilih pencadang atau pembangkang untuk usul yang pertama tadi. Okey, dan juga pendebat terbaik. Okey, kalau ada yang sudi bantu saya, tolong buatkan voting untuk rakyat memilih. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita akan sambung lagi setengah jam sesi untuk debat yang kedua. Kita bawakan daripada grup ketiga akan berentak dengan grup keempat dengan usulnya yang bertajuk online lebih baik daripada face to face. Okey, sila tampil ke pentas debat para pendebat. Mungkin sudah tulis di ruangan chat nama para pendebat, ada tulis tak di ruangan chat? Mungkin kita perlukan sedikit masa untuk rakan-rakan pendebat kita
masuk ke ruangan arena debat. Okey, kita sudah dapat nama Grup 3, speaker pertama adalah Hazim dan juga Kis. Okey. Boleh test audio masing-masing? Mic check, Okey. mic check. Dengar? Okey. Okey. Jadi grup ketiga ini akan menjadi pencadang mencadang. Okey. Tanpa melengahkan masa saya serahkan kepada pencadang yang pertama iaitu saudara Hazim untuk menyampaikan usul bertajuk online lebih baik daripada face to face. Dipersilakan 5 minit dari sekarang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, ahli-ahli yang berhormat sidang parlimen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, usul hari ini berbunyi, online lebih baik daripada face to face. Izin saya huraikan apakah itu maksud pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online merupakan kaedah pembelajaran pada masa kini yang menggunakan peranti-peranti seperti telefon pintar, komputer riba, komputer dan tablet. Peranti-peranti ini juga turut ditemani dengan penggunaan internet di mana memudahkan perhubungan antara tenaga pengajar dan juga para murid dan para pelajar. Okey. Beransur kepada isi yang pertama. Mengapa pembelajaran online ini adalah sesuatu yang patut diteruskan? Hal ini adalah kerana segala pengajaran yang diberikan oleh tenaga pengajar kepada murid akan dilakukan secara, izinkan saya yang di-Pertua, video conference, di mana video conference tersebut boleh direkod dan boleh jadikan sebagai rujukan kepada pelajar-pelajar seandainya mereka kurang faham tentang sesuatu perkara. Dan rakaman ini juga dapat memudahkan tenaga pengajar dan kerana andainya setiap pelajar itu bertanya seorang demi seorang, pasti akan bertambah beban kerja terhadap tenaga pengajar. Dan isi yang seterusnya ialah dengan adanya pembelajaran secara atas talian ini, lebih ramai golongan muda pada masa kini terdedah dengan teknologi yang di mana ia seiring dengan matlamat pendidikan negara, iaitu negara maju menuju ke arah industri 4.0. Industri 4.0 di mana penggunaan teknologi adalah lebih tinggi daripada penggunaan tenaga-tenaga fizikal. Sebagai contoh, operator-operator kilang pada masa kini mungkin akan digantikan dengan robot-robot di masa hadapan. Dan penggunaan teknologi pada masa kini terhadap golongan muda akan memudahkan mereka dengan teknologi dan memudahkan mereka untuk lebih mengenali cara-cara pengoperasian teknologi tersebut. Dan maka dengan itu, sekian daripada saya.
Okey, terima kasih kepada pencadang yang pertama saudara Hazim Rizal. Okey, daripada kerajaan dengan definisi dan 2 isi tentang menyokong pembelajaran online lebih baik daripada face to face. Okey. Kemudian kita akan serahkan sidang dewan kepada pihak pembangkang. Saya tak nampak lagi nama pihak pembangkang. Mungkin pihak pembangkang boleh tampil ke depan dan juga tuliskan nama di ruangan chat. Okey, di sini Izul Nazrin sudah kongsikan kepada kita ya, stropol. Okey, mungkin rakan-rakan pihak penonton, pihak kita panggil apa? Penyokong boleh memilih. Pihak rakyat boleh memilih untuk debat yang pertama tadi. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Daniel ya. Hari ni saya akan membangkang Daniel, suara boleh dekat sikit tak? sekejap. Okey. Kekurangan belajar online ialah kita akan hilang fokus. Memandangkan pembelajaran secara online ni bebas tanpa guru di hadapan seperti di kelas, sangat mudah untuk pelajar hilang fokus. Mungkin dalam 15 atau 30 minit pembelajaran, pelajar masih boleh fokus. Namun jika berterusan, sesetengah pelajar akan mula berasa bosan dan mereka tidak dapat mengikut rentak pembelajaran dengan baik. Oleh itu, pengajar perlu mengambil kira hal ini ketika melakukan kelas online bagi mengelakkan pelajar rasa bosan dan hilang fokus. Seterusnya, berkenaan tentang data internet, tidak dapat dinafikan bahawa pelajar secara online ini akan memakai data internet yang sangat banyak. Pelajar perlu berbelanja untuk membeli data internet yang kuat supaya pembelajaran dapat dijalankan tanpa gangguan talian. Banyak pelajar tidak dapat mengikut kelas online kerana ketiadaan data internet yang kuat. Pelajar perlu memilih pakej internet yang sesuai untuk melancarkan proses pembelajaran. Maafkan saya. Izinkan saya mencelah. Okey. Tadi saudara mengatakan pelajar perlu ada data internet yang kuat. Okey. Pada isi pertama saya telah mengatakan bahawa segala persidangan ataupun kelas-kelas online ini ada rakaman yang telah disediakan, dan data internet tu kalau kita beli yang biasa saja dan kita informkan kepada tenaga pengajar terlebih dahulu bahawa kita tidak mempunyai sambungan internet yang kuat, kita boleh rujuk pada rakaman yang telah dilakukan. Jadi dengan itu kita boleh tidak masuk ke kelas, tetapi kita boleh menjadikan rakaman tersebut sebagai kita punya sumber rujukan. Sekian dari saya. Jadi kalau pelajar tu dia boleh tengok rakaman, tapi jika dia ada soalan yang dia tak faham waktu kelas tu, dia boleh bertanya kepada guru. So jadinya macam ada sikit kekurangan, sebab bila dia tengok rakaman, dia tidak faham beberapa soalan, dia tidak boleh bertanya, kecuali dia bertanya di sosial media seperti WhatsApp, tapi mungkin penjelasan di WhatsApp tidak jelas sangat. Maafkan saya saudari, saya rasa saudari sendiri telah membidas dan menerangkan kembali kerana saudari sendiri kata pelajar boleh bertanya kepada tenaga pengajar sekiranya berada secara face to face, tetapi
dengan menggunakan internet kita boleh mesej secara sendirian dengan tenaga pengajar tersebut, iaitu izin saya ataupun personal message. Tapi mungkin ada macam ada setengah pelajar yang bukan, memang boleh macam WhatsApp macam tu, tapi dia kurang jelas sebab dalam WhatsApp dia menggunakan message. So macam soalan yang memerlukan kemahiran mungkin susah dia nak faham tentang macam tu. Okey, kalau saudara berkata susah untuk menunjukkan contoh jikalau pembelajaran tersebut berdasarkan kemahiran. Okey, kita juga boleh, mungkin tenaga pengajar juga boleh menggunakan contoh-contoh yang terdapat di internet, dan dengan contoh di internet tu kita boleh salin dia punya link kepada contoh tersebut dan beri kepada pelajar untuk jadikan itu sebagai sumber rujukan. Masa tinggal 30 saat. Dia Masa sudah tamat. Okey, terima kasih kepada saudara Daniel dan juga saudara Hazim dengan soalan-soalan yang sungguh mencabar. Okey, kita serahkan semula sidang dewan kepada pihak pencadang, iaitu Kim, ada saudara atau saudari nama penuhnya? Saudari. Okey, saudari Nurin. Nurin Saya tak dapat tengok nama penuh. Nurin Kristina. Okey. Dipersilakan saudari Nurin Kristina untuk meneruskan cadangan usul yang dibincangkan pada hari ini. 5 minit dari sekarang. Baiklah. Terima kasih Yang di-Pertuan Pembangkang. Izinkan saya Speaker Dewan untuk meneruskan liga perdebatan ini dengan isi pertama saya, iaitu menjimatkan kos. Pembelajaran online membolehkan pelajar untuk menjimatkan wang. Kebanyakan pelajar banyak menghabiskan wang untuk membayar tambang bas untuk pergi ke sekolah atau universiti. Wang untuk makan juga harus diambil kira. Jika pembelajaran secara online dijalankan, pelajar hanya perlu duduk di rumah, membuka laptop dan boleh melakukan pembelajaran secara maya. Contohnya, penggunaan e-book. Penggunaan e-book sangat berbaloi kerana kita tidak perlu membeli buku secara manual yang akan mengeluarkan duit yang banyak berbanding menggunakan e-book secara atas talian. E-book yang digunakan secara atas talian akan juga menjimatkan ruang di dalam bilik seorang. Contohnya, bagi pihak kerajaan yang sering menggantikan penggunaan buku teks kepada pelajar, pelajar juga dapat menjimatkan penggunaan buku tersebut tanpa mencetak semula buku yang telah rosak. Saya nak bercelah. Tadi pihak pencadang ada mengatakan bahawa kelas online ini dia menjimatkan kos. Akan tetapi pada pendapat saya lah, kelas online ini sebenarnya dia tidak menjimatkan kos. Sebab kita perlu membeli pelan internet. Pelan internet ini pula kita tidak dapat mencari pelan internet yang murah. Tiada pelan internet yang murah di dunia ini. Lepas tu, kalau kita nak cari, contohlah e-book. E-book pun sudah mahal. Kalau kita nak beli komputer pun sampai RM1,000, RM2,000. Jadi macam mana pihak pencadang nak memberikan pendapat itu kepada kami bahawa kelas online ini menjimatkan kos?
Maafkan saya saudara. Okey, tadi saudara kata bahawa pelat internet tiada yang murah. Saya rasa saudara kurang daripada segi kaji selidik ya, sebab pada kajian saya, sebagai contoh, talian Celcom telah menyediakan plan RM35 dan mereka memberikan internet secara tanpa had dan juga panggilan tanpa had. Saya rasa RM35 tu agak murah kalau dibandingkan dengan plan-plan internet yang lain. Dan tanpa had tu bagi saya banyak juga tu saudara. Sebagai Dan contoh lah seterusnya penggunaan macam mana komputer pula yang kalau saudara golongan rakyat katakan yang mahal. dah hilang kerja? Golongan rakyat yang hilang kerja. Kenapa dengar ni? Dengar tak? Dengar Golongan, dengar. Saya takut mic tak dengar. Okey. Golongan rakyat golongan rakyat yang kerja. hilang kerja. Kita sekarang sedang sekarang ni membentangkan tentang pelajar dan bukannya pekerja. So, apa kaitan antara mereka Tapi yang hilang pelajar, kerja dan yang sedang belajar? Bukan. Ibu bapa sendiri tu hilang kerja contohlah. Tapi pelajar itu perlulah belajar kan. Ibu bapa perlu menjadi saku untuk pelajar tersebut untuk belajar di sekolah. Kalau ibu bapa itu tiada duit, bagaimana pelajar itu hendak meneruskan pelajaran di sekolah? Okey, bagaimana hendak meneruskan pelajaran sekolah? Saya rasa kami di pihak kerajaan ada pelbagai institusi untuk memberikan bantuan sebagai contoh pusat zakat dan Baitul Mal dan lembaga hasil dalam negeri. Kita cuma perlu pergi ke sana dan menyatakan apa hasrat kita. Dan saya rasa dari situ mereka dapat membantu kita daripada segi kewangan. Okey, masa Jadi bagi tinggal 30 kawasan saat, pedalaman pula? 30 saat. 30 saat saya berikan kepada saudari Nurin untuk memberi isi yang terakhir. Isi yang terakhir, pelajar dapat bahagikan masa, isi yang terakhir, fleksibel dari segi masa dan tempat. Jika pelajar belajar secara online, pelajar dapat mengatur sedia masa belajar mereka. Pengaturan dari masa. Okey, terima kasih kepada pihak pencadang yang diasak dengan soalan bertubi-tubi daripada pihak pembangkang. Kita teruskan kepada pihak pembangkang pula, saudara Amin yang akan menyampaikan hujah beliau. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada pihak okey. Sekarang ini bagi kelas online, salah satu keburukannya ialah tiada face to face. Sekarang ini kita menggunakan video conferencing untuk menunjukkan kita bahawa kita sedang face to face lah sekarang ni. Jadi, apa yang saya nak terangkan sekarang ni, kita kurang interaksi antara sesama pelajar. Kalau kita tengokkan dari sini, kita boleh interaksi kan. Tapi masalahnya sekarang ni kita ada masalah internet, lag. Kita panggil itu lag. Kalau masalah internet itu, kita akan menyebabkan pelajaran itu akan terganggu lah. Kita terganggu dari segi pelajaran. Kita akan lembab sikit. Lepas tu, pada masa yang sama pula, kalau contohlah pelajar tu face to face, kita tak tahu bahawa pelajar tu sebenarnya ada kat situ ke atau tidak. Sekarang ini, ada banyak cara untuk melakukan penipuan face to face dalam kamera ini. Saya pun boleh lakukan seperti begitu sekarang ini. Contohlah, saya tunjukkan sekarang ni. Okey, itu je gambar saya punya kamera masa pagi tadi. Tengok macam real, tapi sebenarnya ini sebenarnya adalah recording pada pagi tadi. Kalau saya skipkan ke depan, dia akan okey, faham. Okey, itu salah satu contoh lah. Bagi guru-guru pula,
guru tidak dapat tahu, tidak dapat pasti bahawa pelajar ini sebenarnya berada di situ atau sebenarnya bermain game. Jadi susahlah untuk pelajar-pelajar ni nak fokus dalam kelas. Itu salah satu je lah. Dia tiada disiplin untuk kelas online ni. Dia tak ada disiplin dalam kelas online. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula penipuan dalam peperiksaan. Jadi kalau kelas online lah kan, bagaimana kita nak mendisiplinkan pelajar bahawa pelajar itu sebenarnya legit membuat peperiksaan itu secara betul dan bukannya penipuan. Dan ini dalam setiap sekolah terdapat berbagai masalah dalam penipuan dalam peperiksaan secara online. Kita tak dapat tahu yang pelajar itu sebenarnya menjawab peperiksaan itu dengan betul atau tidak. Itu salah satunya lah. Tapi yang paling pentingnya sekarang ini, penipuan dalam peperiksaan ini hanya boleh dilakukan sekiranya pelajar itu cerdik dalam bidang IT. Contohnya macam tadi saya tunjukkan tadi. Itu salah satu contoh lah untuk menipu dalam peperiksaan. Jadi setakat itu saya ada 2 point saja. Tadi pihak pencadak ada menerangkan bahawa video conferencing tadi maafkan saya, boleh saudara terangkan kembali isi yang pertama tadi? Saudara ringkaskan. Isi pertama tadi, kita tidak dapat tahu bahawa pelajar itu sedang face to face. Okay. Lepas, sekejap ya. So saudara ingin mengatakan bahawa yang pertama, pelajar tersebut face to face boleh seperti menipu lah sewaktu pembelajaran tersebut sedang berlangsung. Betul? Bukan, itu yang menipu tu adalah poin yang kedua. Yang pertama tu guru-guru dia tak dapat tahu yang kita sedang face to face sekarang ni. Okey, kalau begitu saya rasa caranya mudah, kita boleh minta respon daripada mereka dalam meminta respon daripada mereka secara rawak. Seandainya kita meminta respon secara rawak, saya rasa pelajar tersebut pasti akan secara automatik tersedar bahawa cara beliau pasti telah pun tertangkap. So saya rasa respon serawak tu boleh menghapuskan penipuan lah. Contohlah, guru-guru tersebut memberikan respon kepada semua pelajar, tapi semua pelajar itu tidak menjawab lah. Jadi maksudnya kat situ semua pelajar tu tak memberi fokus. Ataupun pelajar itu sebenarnya tiada data internet. Sekiranya pelajar itu tiada data internet, saya rasa pelajar tersebut boleh sahaja memaklumkan tenaga pengajar dengan lebih awal bahawa data internet beliau mempunyai masalah ataupun tiada langsung. Ataupun boleh mesej secara menggunakan kredit biasa sahajalah. 30 saat lagi. Okey. Dan isi kedua, penipuan sewaktu peperiksaan. Dalam peperiksaan. Okey. Saya ingin bertanya kepada saudara lah, apa saudara dapat jikalau saudara menipu peperiksaan? Apa saudara dapat? Pendapat saya? Apa yang saudara dapat? Kalau apa yang saya dapat sekarang ni, kalau saya menipu dalam peperiksaan, saya tak dapat apa-apa. Jadi maksud kat sini, saya melakukan peperiksaan secara jujur. Tapi ada pelajar yang ingin melakukan kesempatan dalam peperiksaan supaya mereka dapat markah yang lebih bagus daripada saya dah. Itu contoh dia. Itu saya punya pendapat. Okey, masa sudah menunjukkan tepat 5 minit. Maka kita sudah sampai kepada sesi penggulungan. Saya serahkan kepada pihak pencadang untuk memberi penggulungan dahulu. 1 minit diberikan. Terima kasih lagi yang berhormat yang dipertua, rakan-rakan jemaah kabinet yang berhormat pihak pembangkang, seterusnya ahli-ahli dewan yang dihormati.
bertemu sekali lagi di arena penggulungan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli Dewan-Dewan, usul pada hari ini berbunyi, online lebih baik daripada face to face. Kami daripada pihak kerajaan yang bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan menjana kemajuan negara telah memberikan definisi konsep usul yang amat mudah difahami. Namun telah menjadi prinsip pembangkang cuba menangguk di air keruh. Perkara yang mudah dan baik telah dipesongkan. Dari awal perdebatan, pihak pembangkang telah cuba meminda definisi pihak kerajaan, tetapi pindaan definisi mereka tidak kukuh dan mereka gagal memberikan rasional terhadap pindaan definisi tersebut. Okey, masa sudah tamat tepat 1 minit ya kepada pencadang pihak kerajaan, dan saya serahkan kepada pembangkang untuk membawa penggulungan selama 1 minit. Okeylah. Konklusinya di sini sekejap online lebih baik daripada face to face. Tidak semestinya kita kata ada baik dan buruknya. Tapi kelebihannya di sini adalah kebaikannya kepada kita terhadap pandemik. Jadi pada pendapat saya lah, kita perlu menggunakan kelas online ni dengan lebih bagus. Jadi terdapat keburukannya juga, tapi keburukannya tak banyak seperti kebaikan. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahawa kelas online boleh lebih baik, boleh jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Okey. Dicadangkan supaya kelas online sentiasa melalui Pembangkang. Ya, betul. Jadi sebagai pihak Pembangkang pembangkang sokong sendiri, kerajaan. taklah sokong. Kerajaan tidak memberikan banyak manfaat kepada kita, tapi kerajaan mencuba untuk memberikan kelas online yang terbaik. Itu apa yang saya cuba terangkan. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak pencadang dan pembangkang untuk usul online lebih baik dari face to face. Okey, berikan tepukan kepada diri anda dan rakan-rakan anda. Okey, tak saya sangka sesi ni jadi sesi yang sangat sangat membina idea, membina berbakat anda semua. Berbakat. Okey. Jadi Izul kongsikan kepada kita link untuk kita buat voting. Izul ada buat untuk debat B tak? Apa dia? Izul ada buat untuk usul 2 ada buat juga Ada. Okey, jadi semua rakyat sudah memilih ke? Belum lagi. Untuk usul 1 baru 16 orang, untuk usul 2 belum lagi. Okey, mungkin kita bagi masa sekejap untuk semua rakyat memilih, membuat pilihan. Buatlah pilihan yang tepat berdasarkan hujah-hujah pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang supaya kita mendapat manfaat daripada usul-usul yang dicadangkan. Okay, Izul nanti boleh kongsikan kepada kita keputusan. Walaupun Izul adalah salah seorang pendebat, tapi dalam kes ini berkecuali Ni nak buka sampai pukul berapa untuk undian ni? Sekejap je, dalam saya 30 saat dah lah, nanti kita kongsikan. Alright. Okey, saya memang kagumlah dengan semua pendebat, dengan lancarnya. Saya nak tanya, anda ni memang pendebat sekolah ke apa?
Nak kata Saya ada host je. Ataupun memang bakat bercakap tu ada? kawan saya Memang boleh debat. lancar Apa dia? Kawan saya dia masuk debat jadi dia ajarkan lah. Sikit. Siapa tu? Amir. Oh, Amir memang pendebat ni. Oh, bukan. Mira pun pendebat. Kawan saya ada masuk pendapat. Jadi join lah, tengok macam mana. Pendapat. Tengok je. Apa tu pendapat? Bukan. Tak pernah. Pendebat. Pendebat. Bukan pendapat. Mira memang gaya pendebat tu ada. Okey, kalau ikut saya lah, saya punya pengalaman, saya pernah jadi pendebat bahasa Arab. Masa saya belajar di college dan juga di UTM masa degree. Jadi saya berentap dengan kumpulan yang pendebat dari UIA yang memang fasih bahasa Arab dan juga USIM fasih bahasa Arab. Kami dari UTM ni memang orang terkejut lah macam mana boleh mahir bahasa Arab. Tapi itu kisah kenangan dahululah. Sekarang ni saya dah hilang bahasa Arab saya. Sikit-sikit boleh lah. Tapi dulu saya pendebat bahasa Arab tau. Saya pun terkejut juga macam mana saya boleh cakap Arab. Okey. Man ana man anta Okey, apa kata kalau saya bagi markah untuk sesi debat hari ni, nak tak? Saya nak bagi untuk semua sekali. Boleh? Siapa setuju? Sebab anda dah buat yang saya rasa memang saya tabik lah kan. Saya bagi markah lah untuk aktiviti hari ni sebab memang bagus. Memang saya puas hati. Okey, tahniah kepada pendebat-pendebat kerana sudilah menjadi pendebat ni. Okey, jadi kita tengok sikit lagi sebelum kita teruskan. Okey, Izul boleh kongsikan tak keputusan pilihan rakyat? Nak kena masuk dalam grup ke je saya announce kat sini? Boleh announce kot. Okey. Wow. Okay, untuk usul yang pertama, pengaruh media sosial menguntungkan. Undian untuk pencadang dan pembangkang adalah sama 20% untuk kedua-duanya. Dan untuk individu pendebat yang paling tinggi adalah Mira dengan 11 undian. Wah, tahniah Mira, memang berbakat, memang pendebat. Okey, patutlah. Okey, terima kasih. Jadi nampaknya rakyat seri pencadang dan pembangkang. Okey, kita teruskan dengan keputusan debat B. Okey, untuk usul yang kedua, online lebih baik dari face to face. Sama juga, pencadang dan pembangkang seri. Dan untuk pendebat yang terbaik adalah Amir dengan 11 undian. Wow, Amir dengan 11 undian kerana dia menunjukkan kepada kita cara untuk tipu face tu. Dan sekarang saya tahu kalau pelajar ada munculkan wajah dia tu, saya kena semak lah betul ke tak betul Okey, tahniah kepada Amir dan Mira dan juga pendebat-pendebat semua. Saya sangat menghargai masa dan tenaga anda dan untuk minggu hadapan kita akan bercuti dan untuk sesi kedua nanti 7 minggu lagi saya bukalah kepada pelajar untuk cadangkan apa-apa aktiviti dalam kelas sebab kalau saya lecture tu saya boleh buat ringkas tapi saya suka bagi peluang pada pelajar nak express bakat masing-masing. Mungkin lepas ni kita buat bakat untuk melukis ke sebab hari tu nampak macam ada orang suka melukis kan, melukis ke ataupun graphic design ke. Mungkin kita boleh pelbagaikan aktiviti kita. Okey, saya dengan ini saya memohon maaf lah segala kekurangan. Ini adalah pertama kali saya buat debat dan saya tak sangka debat ni memang sangat mengujakan dan pelajar semua sangat berbakat. Okey, dengan itu kita tamatkan dulu kuliah kita pada minggu ke-7 dan selamat bercuti untuk midterm minggu hadapan. Sekiranya ada apa-apa persoalan, pertanyaan boleh terus hubungi saya. Okey, terima kasih semua. Thank you, Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Doktor. Welcome, ya. Sama-sama.